Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat kiram, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, pengurusi dan seluruh ahli jawatan kuasa masjid, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita mengucapkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin daripadanya kita dapat sama-sama bertemu dan berhimpun pada malam ini, pada hari yang ke-6 kita menyempurnakan ibadah puasa Ramadan, pada malam yang ke-7. Mudah-mudahan segala amalan yang kita lakukan akan diterima dan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, antaranya Allah taala menyebut, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an. Apabila mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang aku, yakni tentang Allah, maka khabarkan oleh kamu, aku adalah terlalu hampir dengan mereka, dan aku akan memperkenankan apa sahaja permintaan mereka apabila mereka berdoa kepada Allah. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, dalam ayat ini Allah Ta'ala beritahu Dia adalah terlalu hampir dengan kita, Dia terlalu dekat dengan kita. Dan bukan itu saja, tapi Allah buat tawaran. Allah suruh kita doa minta pada Dia. Dan doa ini muslimin muslimat disebut oleh Nabi dalam banyak hadis. Dan saya nak sebut dua hadis yang pendek tentang doa pada malam ini. Yang pertama, Nabi kata ad-doa silahul mu'minin. Nabi kata doa itu adalah senjata orang-orang yang beriman. Doa itu dia jadi senjata. Yang kedua, Nabi kata ad-doa mukhul ibadah. Doa itu adalah menjadi otak bagi segala ibadah yang kita buat. Doa ni pertama dia senjata, yang kedua Nabi kata dia jadi otak bagi ibadah. Kalau kita tengok dalam anggota tubuh badan manusia, selain yang paling penting organnya ialah jantung sebagai nyawa kita, otak juga adalah yang paling penting selepas jantung. Tak ada gunanya kita ni hebat, kita ni berpengaruh, kaya-kaya, muka lawa, tiba-tiba tak ada otak. Orang panggil gila. Tak ada kesempurnaan.
Jadi begitulah ibadah kita, dia hanya akan jadi sempurna apabila ada doa yang mengiringi. Contohnya kita masuk keluar tandas, ada doa ni. Walaupun selalu tak sempat baca doa masuk tu, kan rasa kekut. Doa keluar masuk masjid ada doa, turun naik kenderaan ada doa, keluar rumah masuk rumah ada doa. Doa semayang tadi kita dah baca doa, doa puasa pun dah baca, ada doa. Bayar zakat pun ada doa, pergi haji umrah pun ada doa. Kalau kita tengok semua ibadah dalam Islam ada doa. Sebab itu tuan-tuan ibu-ibu sekalian, kita kena betul-betul minta pada Allah, sebab dia yang buat tawaran kepada kita, dia yang offer pada kita. Allah kata minta, aku akan lulus. Persoalannya tuan-tuan ibu-ibu sekalian, kadang-kadang kita terfikir juga, kan dalam kepala kita memikir juga, Ustaz saya dah doa 20 tahun tak dapat-dapat. Saya dah doa 20 tahun. Kalau orang Melayu kata dah berbuih mulut, mujur tak sawan dia pasal dah berbuih mulut. 20 tahun dah saya doa, Ustaz, macam mana boleh tak dapat? Tadi Ustaz kata Allah suruh minta, dia bagi. Saya dah 20 tahun tak dapat, Ustaz. Jadi tuan-tuan, kalau nak jawab soalan itu, tuan-tuan boleh refer dalam Quran surah Yunus. Tak silap saya ayat 88 dan ayat 89. Itulah doa yang dibacakan oleh Nabi Musa alaihissalam. Antaranya Allah berfirman, wa qala Musa Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya Rabbana liyudillu an sabil Rabbana tumis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul azab al-alim. Doa ni Nabi Musa yang baca, yang aminkan adalah Nabi Harun, saudara. Apa bunyi doa ni? Nabi Musa kata, wahai Tuhan kami, Engkau telah berikan kepada Fir'aun dan kuncu-kuncunya, pembesar-pembesarnya, pegawai-pegawainya, zinatan, segala kemewahan dalam dunia, wa amwalan, segala harta benda kau dah bagi dah pada Fir'aun, fil hayati dunia, dalam hidup ini. Tetapi wahai Allah, kata Nabi Musa, ketahuilah oleh kamu, Fir'aun menggunakan harta dan kuasa adalah untuk menyesatkan hamba-hamba kamu. Belum minta lagi ni, Nabi Musa belum minta, baru cerita tu, luah perasaan. Lepas tu baru dia minta, Rabbana tumis ala amwalihim, wahai Allah, kau lingkupkan semua harta benda Fir'aun, washdud ala qulubihim, dan kau tutuplah pintu hati Fir'aun itu, kerana Fir'aun ini jenis yang tak reti nak beriman, sehinggalah dia melihat azab yang pedih. Itu doa Nabi Musa. Siapa yang doa? Namanya Nabi Musa. Bila Nabi Musa berdoa, dan bila pula mati tenggelam Fir'aun dalam Laut Merah dalam peristiwa kejam-kejam, adakah malam ni Nabi Musa doa, pagi besok Fir'aun tenggelam? Banyak pandangan ulama, yang paling masyhur menyebut hari ini Nabi Musa berdoa, mati dan tenggelam timbulnya Fir'aun dalam Laut Merah di Mesir selepas
50 tahun doa itu dibaca. 50 tahun ni tuan-tuan. Kalau negara demokrasi 10 kali pilihan raya baru tumpah. Kita dah 13 tak tumpah. Ini tak ada kena-mengena dengan siapa-siapa ya. Contoh. Jadi yang tadi saya kata tu, yang kita membebel-bebel tadi, berapa tahun doa kita? Baru 20 tahun. Dah macam mana ni Ustaz, dah 25 tahun dah tak larat doa dah. Nabi Musa 50 tahun baru lulus. Apatah lagi Encik Musa. Kita yang bukan Nabi ni, kalau dah baca 30 tahun tak lulus, ya Allah tuan-tuan, kenanglah doa Nabi Musa. Nabi tu 50 tahun baru lulus. Bukan hari ni Nabi Musa doa, besok dah mati terapung dah Firaun. Lepas 50 tahun pula baru mati. Jadi kalau ada doa kita ni yang tak lepas-lepas lagi, bawalah doa ni. Saya dah doa 20 tahun Ustaz, minta suami lembut hati negeri juga Ustaz. Sabarlah tuan-tuan. Usaha dah kuat, doa dah baca kan. Satu hari besok Allah bagi. Tapi nak bagi lulus tu dia ada dia ada tertib doa. Antaranya kata ulama, doa ni mesti ada diiringi dan ditutup dengan selawat. Kita berselawat dalam doa tu, baru doa tu laju sikit nak makbul. Kemudian yang terbaiknya lagi, apa yang kita minta tu kita faham. Doa ni dia tak boleh malas-malas, tak boleh. Kadang-kadang ada orang doa malas-malas. Semalam dia dah doa berjela-jela sampai 5 minit baca doa, sampai nangis dah 5 minit baca doa. Hari ni dia tak larat tak baca doa. Dia doa ringkas-ringkas. Dia kata, ya Allah, doa aku macam semalam. Banyak cantik muka Allah tu. Ingat Allah ni Pak Mentua kita tau. Doa aku macam biasa ya Allah. Macam di kedai mamak, dia tarik satu macam biasa. Mana boleh doa gitu? Bukan tak boleh, tak beradab lah namanya. Nak minta lah sungguh-sungguh. Semalam saya dah minta Ustaz, Allah Maha mengetahui. Hari ni saya tak larat macam semalam je lah. Banyaklah cantik kita doa macam tu. Mana nak makhluk dia? Biar beradab sikit dalam doa tu. Lepas tu nombor 3, ulama kata bila doa biar faham. Bila faham baru cepat makbul doa tu. Ini kita doa aminkan. Doa terima kita aminkan. Kita tak tahu apa terima minta. Kalau doa atau imam kita amin tak apa lagi. Doa suami sembahyang kat rumah, suami isteri, suami dari imam, isteri dari makmum, lepas tu suami doa. Jangan amin aja. Tengok dulu apa suami aku minta. Kalau dia bunyi hasanah tu, jangan cuba cepat nak amin. Kan kau tahu buka jangan baru je lah. Pasal apa abang kahwin? Bukan you ke yang aminkan kahwin lepas? Tak pasal-pasal. Kalau suami doa, dengar betul-betul, baru amin. Kalau agak-agak tak clear, suruh dia ulang balik. Bang, tadi apa benda tu bunyi pelik sangat, ulang balik bang. Saya tak sampai hati nak aminkan. Kawan saya dapat orang kena lah. Jadi tuan-tuan, jangan pakai hitam beromoh, amin tak juara. Suami kan percaya kan. Kalau bulan Ramadan ni nak syurga cepat kan. Jadi tuan-tuan, kena faham apa yang kita minta. Pasal apa saya kata bila faham cepat makbul? Saya ambil contoh ni. Kita minta doa kan, ya Allah ya Tuhan kami, kurniakanlah kami ilmu yang bermanfaat. Kami ni jahil ya Allah. Itu doa contoh. Jadi kita minta nak jadi alim, nak jadi pandai. Dan kita dah doa. So, kita tahu kita ni nak jadi orang alim. Jadi kita melaksanakan tuntutan doa
dengan cara datang ngaji, datang kuliah, datang ceramah, lama-lama aneh makbul lah doa. Ini bila minta tak faham, bila lah makbul. Walaupun afdal doa tu ialah bahasa Arab kan, tapi bahasa apa pun tak kisah, Allah yang buat bahasa tu, dia tahu tak. Jangan kita berfikiran macam minta maaf lah kau orang Sungai Buaya kan, orang tempat saya kat Gombak. Dia berfikiran tu kadang-kadang tak apa-apa nak jadi. Ada pernah saya baca ke hadis tu, satu tempat saya kata tiap-tiap hari Jumaat, hari lain tak ada, hari Jumaat saja, Nabi kata tiap-tiap hari Jumaat akan ada pada tiap-tiap pintu masjid, tiap-tiap pintu masjid masuk, tiap-tiap hari Jumaat Nabi kata ada malaikat yang duduk di pintu. Apa dia buat? Dia mencatat kehadiran siapa yang datang awal, nombor 1, nombor 2, listing dia yang datang solat Jumaat. Dia akan catat kehadiran. Pintu nombor 1, berapa orang yang masuk, siapa dulu ditulis. Nak pergi markah. Sampailah Nabi kata apabila imam naik berkhutbah di atas mimbar, maka apa jadi? Malaikat tu akan gulungkan lembaran senarai nama yang dia dah catat tadi, dan Nabi kata malaikat akan masuk ke dalam masjid mendengar khutbah. Ada orang Gombak yang tanya ke saya, dia kata, Ustaz, faham ke malaikat khutbah dalam bahasa Melayu? Ini semua mewah menyegel. Peduli apa malaikat faham ke tidak, yang kau tu faham ke tak khutbah. Tidak susah hati memikir malaikat buat apa. Malaikat faham insya-Allah. Kita yang datang, imam baru letak tongkat ittaqullah, kita dah masuk syurga. Dah anggur, dah sampai syurga dah. Janganlah. Lepas tu dia sibuk nak fikir malaikat faham ke tak. Kita ni nak kena faham apa yang kita minta. Sebab tuan-tuan, doa ni dia senjata orang-orang beriman. Cuba tuan-tuan tengok video-video Syria. Saya tiap malam, hampirlah juga selalu tengok. Malam-malam nak tidur buka Facebook kan, tengok video-video. Ambil semangat jihad. Kat sini nak tembak siapa tak tahu lagi lah, tapi tengok cara training. Jadi bila kita tengok kuat-kuat Syria berlawan dengan rejim Al-Assad, Al-Bashar, laknatullah, bila dia lepaskan peluru, dah lah peluru buat sendiri kan canggih mana, buat sendiri. Musuh konvoi kereta kebal jauh berapa kilo jauh, tapi dia boleh tembak tu sampai tepat meletup dekat kereta kebal. Yang helikopter berapa biji lah jatuh. Peluru yang pergi itu tuan-tuan, kalau tengok macam tak sampai kat kereta kebal. Dia pergi tu miau pusing-pusing gitu. Kita bingung pun panggil dan itu. Ya Allah, dia sampai ke tidak ni, dia pergi itu macam separuh nyawa. Miau pusing-pusing, tapi sekali betul. Pasal apa? Pasal doa mereka, tawakal mereka. Sebab mereka tahu bukan kecanggihan senjata tu yang menyebabkan peluru sampai, tapi doa dan tawakal mereka yang menyampaikan peluru itu Allah Ta'ala. Itu yang dibaca Isra Maita wa ma ramaita. Ayat itu yang dibaca. Tiap kali nak tembak mesti ayat itu dibaca. Dan setakat ni semua yang dilepas tu hampir kebanyakannya menemui sasaran. Sebab yakin dan tingginya doa mereka pada Allah. Jadi tuan-tuan, apa yang saya nak sebut di malam ini, bila kita duduk dalam Ramadan, doa terlalu penting. Dan paling penting sekali adalah doa ketika berbuka puasa. Saya nak rayu lagi, sebab saya dah posting dalam Facebook saya. Kau carilah dalam Facebook saya Rahim Nasir. Carilah dalam Rahim Nasir itu saya. Bukan yang Nasir, yang Nasir orang lain. Itu penyanyi.
Ini rahim nasi. Hari pertama puasa, hari Rabu. Pagi itu saya dah posting. Saya tulis beberapa contoh doa yang boleh kita baca pada hari pertama Ramadan. Bukan hari pertama, pada tiap-tiap hari kita berbuka. Saya buat kaedah dia gini. Nombor 1, baca doa makan dulu. Doa wajib itu. Allahumma barik lana. Lepas tu baca doa berbuka puasa. Allahumma lakas sunnah. Kalau ramai-ramai. Kalau solat, Allahumma lakas sunnah. Lepas tu nombor 3, tambah satu doa lagi. Doa bebas. Apa saja minta. Satu hari, satu doa yang berbeza-beza. 30 hari, 30 doa yang berbeza. Sebab itu saat mustajab doa. Contohlah besok kita doa masa berbuka besok. Dah habis baca doa makan, doa berbuka, kita tambah satu doa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau berkatilah kami sekeluarga ya Allah dengan nikmat iman dan Islam. Cukup. Besok doa lain pula. Ya Allah, matikan kami dalam husnul khatimah. Cukup. Hari besok lagi doa lain pula. Ya Allah, Kau murahkanlah rezeki kami sekeluarga ya Allah. Cukup. Sebab masa berbuka jangan doa panjang-panjang sangat. Sebab yang depan meja tu kan berharap kan. Masa itu dia tak kenal kawan dalam kan. Dia nak faham ayam tu. Dia sampai timbul apa semua. Dan kita warak doa panjang-panjang kan. Habis lah. Kalau saya semua buat. Dia masa berbuka dia tak kenal kawan dalam siapa dulu. Jangan tunjuk warak baca doa panjang sangat. Jadi kita baca doa satu hari, satu doa yang berbeza. 30 hari puasa, 30 doa yang berbeza. Takkanlah dalam 30 paling kurang satu Allah ambil. Oh ya Allah, syukur. Satu je Allah ambil. Jadi ya. Kalau Allah ambil semua lagi cantik lah tuan-tuan, bonus kan. Jadi kena baca doa masa berbuka. Sebab Ramadan ini tarbiyah kita beri. Dan dia tarbiyah kita bila nak buat benda-benda baik, benda-benda yang melibatkan agama, kita kena ingat macam ni. Bila nak buat benda baik, benda agama ni, dia mesti ada mujahadah dan dia mesti ada kesabaran. Mesti. Buat benda-benda baik ni tuan-tuan, dia mesti kena sabar banyak. Dia mesti ada mujahadah dan mesti ada kesabaran. Dia tak boleh, dia mesti ada nak kena uji. Dia mesti sabar. Mujahadah. Bersungguh. Saya ambil contoh mudah. Pagi-pagi kita nak bangun sahur besok. Kan? Kita nak bangun sahur besok. Bila bangun sahur ni tuan-tuan, yang kesian ibu kita, kaum wanita kan, dia nak susah bangun sahur, nak kena sabar. Nak bangun besok pukul 4, nak kena sabar. Mata mengantuk, tidur tak cukup. Tu yang bangun mamai dia tu. Nak buka suai lampu, dia padamnya peti air. Lepas tu gaduh kita pula peti air tu, dia siapa kata kan. Dia dah mengantuk. Nak kena sabar. Yang suami memang penyabar lah. Atau kata tu sabar, masuk aku sekali lah sabar. Jadi tuan-tuan, isteri kena sabar bila dah rasa nak mengejut ahli rumah, kena sabar. Nak mengejut tentera bersekutu 6 orang anak-anak, kena sabar. Paling susah kejut tu ketua parlimen perang. Itu lagi susah lah bangun. Dia kira syahir itu susah lah nak kejut. Nak kejut sahur ni urut dada tu. Saya ingat masa kecil-kecil tu, adik-beradik saya adik-beradik tak ramai tuan-tuan. Ada 13 orang. Adik-beradik saya 13 orang. Taklah ramai sangat. Sebab ada yang lebih lagi daripada itu. Saya nombor 13 last kopek.
last call. Nombor 13. Ada 8 perempuan, 5 laki-laki. Masa kecil-kecil dulu, tuan-tuan yang bayang macam mana mak saya bangun 3:30 pagi, masak sahur, lepas tu nak nyejut 13 orang, tidur dalam sepah-sepah semua. Mula-mula je atas katil, lepas tu turun ke bawah. Ada yang bawa katil buat tu, ada yang tepi dapur pun ada, yang tepi TV, yang tepi amari. Kau sempat je lah. Rumah pun tak besar lah. Bayang mak kita nak kejut 13 anak. Kejut nombor 1, 2, 3, 4, 5 sampai nombor 6, nombor 1 tumbang. Yang hari nombor 2 tak kena sabar kan. Dah tegak tumbang mati. Itu yang sabar saya kena marah. Degil saya nak disabarkan. Sebab buat kerja agama memang macam tu. Dan saya nak pesan untuk diri saya dan kita semua, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan yang dah 6 hari puasa ni berjaya bangun sahur tahniah dan teruskan sahur. Saya memang sensitif buat sahur, tuan-tuan. Betul saya cakap. Minta maaf lah kan. Jangan kita rasa belagak sangat. Kasar sikit. Jangan rasa belagak. Saya tak sahur pun okey lah Ustaz. Bukan kau seorang dia tak sahur okey, orang lain pun okey lah. Tetapi kena ingat, tuan-tuan tak kesian dengan Nabi tu. Nabi bawa keluar hadis bab sahur ni merayu tau. Kalau dengar hadis tu sedih kita, merayu Nabi. Nabi kata bersahurlah kamu walaupun dengan seteguk air. Itu tak nada Melayu ke? Tolonglah bangun, kata Nabi kan, walaupun kamu seteguk air. Sebab Nabi kata fa inna fis sahuri barakah. Kerana pada makan sahur itu ada barakah. Nabi merayu, tuan-tuan, suruh kita bangun juga walaupun kita bangun dengan seteguk air. Seteguk dia makna belum itu seteguk. Tapi kita sahur, tuan-tuan, bukan seteguk ni, secawan kita sahur. Kalau berbuka sebesin. Boleh buat mandi tuan. Itu yang terawih ngantuk. Sebesin dia air ni. Jadi Nabi kata seteguk air. Pasal apa seteguk? Pasal apa seteguk? Kenapa Nabi tak kata bersahurlah walau sepinggan nasi, atau sebungkus roti, atau setangkai buah kurma? Nabi tak sebut. Tapi Nabi kata seteguk air. Pasal apa? Sebab pertama, Nabi tahu susah nak bangkit sahur. Yang kedua, Nabi tahu bila dah bangun tu tak apa-apa nak selera saja. Ya, Nabi kata seteguk dia jadi. Orang bangun sahur, tuan-tuan, selera. Tuan-tuan dah duduk kat meja tu, turun makan ke? Tak ada, termenuk 20 minit tu. Tak, jangan tengok nasi. Bini dah berlagi dah kat dapur. Pernah aku masak, orang tua ni nak makan tak lagi. Lah kali dengar suara daripada dapur, bang, abang nak tunggu nasi tu terbang masuk mulut. Laju dia suap kan, kalau cabut dah kena marah. Mana ada orang bangun sahur berselera, bertambah 3 pinggan, tak ada duit. Mesti ada benda tu raya. Kan? Kalau bertambah tu kan dia sekali-sekala tambah tu adalah sedap sangat kan. Ada ikan masin ke apa, tu jadi ya. Tapi kalau hari-hari sahur bertambah ni pelik kan. Jarang buat sahur bertambah kan. Tak pernah tengok, jarang lah. Jadi tolonglah bangun, tuan-tuan, sebab kita nak ambil dia punya barakah. Betul, kita tak bangun pun okey, boleh puasa je, tak ada hal. Elok je sampai maghrib boleh tahan. Tetapi kena ingat, barakah tu kita tak dapat. Dan Nabi dah sebut, perbezaan orang Islam dengan orang Yahudi berpuasa adalah pada bangun bersahur. Pak Yahudi tak makan sahur, dia teguh gitu je. Jadi itu sebagai perbezaan. Jadi tuan-tuan, tolong
tolonglah ambil ruang yang ada dalam Ramadan ini, tolong ambil. Dan saya dah sebut di banyak tempat dan saya wawarkan di sini, mungkin dah banyak kali diwawarkan. Sebab kita nak sebarkan ilmu ni tuan-tuan, bukan surah masjid aja. Kita ada banyak medium yang lain. Antaranya yang saya sebut Facebook tadi. Yang saya punya tadi tuan-tuan dapat dah kan? Lahir masih. Satu lagi yang kami ustaz ada buat fanpage yang mungkin dah diwawarkan di sini, tapi saya nak ulang lagi. Tuan-tuan cari satu fanpage namanya Geng Ustaz Cintakan Ulama. Panjang sikit lah unik tu. Geng Ustaz USTAZ Cintakan Ulama ULAMA. Fanpage ni yang buat kami ustaz. Dia punya admin ada 4 orang ustaz. Dan kita akan update tiap-tiap hari jadual ceramah, video-video, kata-kata nasihat, ayat Quran, hadis Nabi. Apa yang berkait dengan Islam kita masuk. Setakat ni dia punya kan baru ada 1,800 lebih gitu je. Tak sampai 2,000 pun. Kalau page yang merapu-rapu tu ratus ribu dia punya like kan. Jadi tuan-tuan sebarkanlah fanpage tu. Dan bila tuan-tuan like, insya-Allah ada pahala di sisi Allah. Sebab kita nak sebarkan maklumat. Dan saya dah sebutlah tadi, penting dalam Facebook tuan-tuan, kalau boleh friend list tu, kawan-kawan tu ada ustaz dalam. Penting. Jangan si artis je pipi tu. Ustaz pun mesti ada 3 orang dalam, lagi ramai lagi bagus. Sebab tuan-tuan saya tengok Facebook ni dia cukup pantas dan berkesan untuk medium dakwah, tarbiyah. Sebab insya-Allah ustaz-ustaz ni dia akan posting tu baik-baik kan. Dan sekali dia mau merapu tu biasalah. Datang hari gila ustaz tu ni merapu juga kadang-kadang kan. Tapi kebanyakan tu kita posting yang baik-baik. Sebab pengalaman saya dengan Facebook ni tuan-tuan, banyak yang inbox masuk, dia hantar SMS dalam inbox dia, mesej tanya soalan, minta pandangan, minta itu, minta ini. Yang baru ni saya dapat satu orang perempuan, gambar profil dia tak pakai tudung. Dia tulis tu, Assalamualaikum Ustaz, saya harap Ustaz boleh bantu saya. Saya seumur hidup tak pernah semayang, saya seumur hidup tak pernah puasa. Tambah-tambah lagi pula saya sudah mula berkenalan dengan seorang pemuda Kristian. Kalau dia tak inbox dekat saya, siapa yang tahu? Siapa bukan tahu? Siapa nak tolong dia? Jangan kita accept friend kita yang pakai tudung kita. Saya semua saya kaut. Pakai tudung ke, tak pakai tudung ke, apa benda ke, saya kaut. Sebab kita nak masukkan dakwah dalam, terutama yang masih dengan aurat, apa-apa benda tu kan, kita nak masuk tarbiyah kat situ. Walaupun bukan 100% berjaya, tetapi paling kurang kita menyampaikan. Tapi saya cuba dekat budak perempuan ni, tapi dia macam lari-lari, dia tak respon. Kita hantar, dia tak reply balik. Tak apalah, kita boleh berkuasa kan. Hidayah Allah bagi, kita bantu. Jadi tuan-tuan, itu sumber dia, kita kena cari ilmu. Dan sebagai akhirnya tuan-tuan, sedap kiamah ni tak sedap ni. Baik, sebagai akhirnya, pertama sekali kita kena istiqamah dalam semua benda yang kita buat. Istiqamah, berkekalan dan berterusan. Yang kedua, pastikan setiap apa yang kita buat, niatnya mesti betul lillahi ta'ala. Jangan ada pasang niat-niat yang lain daripada itu. Dan yang ketiga tuan-tuan, kita kena ambil peluang yang Allah letak depan mata kita.
Ramadan yang Allah sediakan ini. Walaupun kita tak tahu besok hidup ke tidak kan, tapi sementara masih hidup, ambillah ruang, ambillah peluang untuk kita menggunakan fadilah Ramadan yang begitu hebat bagi melayangkan kita masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, saya kira sekadar itu dulu untuk malam ini. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa pada masa-masa yang akan datang. Saya pun dah lama dah masuk Sungai Buaya itu.